Daya apa ni? Sambung tadi daya apa? Daya. Impulse. Tahu pun. Okey. So daya impuls namanya, okey? Sebab tu bola tu kemik. Namanya daya impuls. Okey, lepas tu soalan pula tanya. Beri satu sebab mengapa bola golf tu kemik selepas hentaman. Tadi kan dah jawab kan sebab daya impuls. Maksudnya daya impuls siapa ni? Tinggi ke rendah ni? Yang buat bola golf tu kemik. Daya impuls siapa? Tinggi ke rendah? Tinggi. Ya, sebab daya impuls dia tinggi. Senang tak nak jawab fizik? Macam tu je kan? Daya apa? Daya impuls. Kenapa bola tu kemik? Daya impuls tinggi. Dah macam tu je. Okey, lepas tu. Nak soalan ni soalan kira-kira ni. Siapa ingat formula nak kira daya impuls? F sama dengan mv tolak mu per t. Okey. So, jisim bola golf 0.05 kg M. Okey. So, dia terbang dengan had laju je 20. Okey. 20 tu apa? Had laju awal ke had laju akhir? Siapa boleh tahu? Agak-agak 20 ni had laju awal ke had laju akhir? Dia terbang. Awal. Oh, had laju awal Dia terbang. Ya ke? Akhir. Masa dia nak pukul bola golf ni, had laju awal dia kosong Selepas dia pukul, had laju dia 20 V. Jadi had 20 tu adalah had laju akhir. Jadi so kamu kira lah 0.05, yang ni 20 tolak 0.05, had laju awal dia kosong bahagi masa 0.02 saat. Okey, dapat berapa? Kira kan dapat berapa? Kira dah. 50. 50. Okey, jawapan fizik mesti ada apa? Mesti ada unit. Tak ada unit? Tak ada unit. Sia-sia je kira. Okey. So 50 apa ni? Unit dia apa ni? Respon. Ni force kan, daya. Mestilah unit dia apa? Unit dia mestilah. Apa unit dia? N. Newton. Okay, Newton. So dia kata 2 markah. Okay, 1 markah untuk pergantian. 1 markah untuk jawapan berserta unit. Kalau kamu tak buat unit, kamu buat 50 je. Dah 1. So kamu dapat untuk pergantian je lah. Okay. Untuk jawapan ni tak adalah kosong. Sebab tu make sure ada unit. Okay, unit. Dah tahu force kan, mestilah daya, mestilah unit dia Newton. Ataupun kalau kamu tak ingat unit daya tu apa, kamu buat awal-awal kat sini. Tadi apa 0.05 kg kg. Lepas tu ni apa 20 meter saat negatif 1. Yang ni 0.05 kg. Yang ni kosong. So kat sini kamu boleh tahulah unit dia. 0.05 darab 20 tolak kosong bahagi 0.02 saat. So kamu akan dapat apa ni kalau kamu tak ingat lah unit dia apa kan, tak ingat unit Newton kan. So kamu kena buat daripada awal lah 0.05 darab 20 1 kan, 1 kg meter saat negatif 1. Yang ni memang kosong, and then bahagi dengan 0.02 saat. Dapatlah 50. So ni unit dia kg meter. Ni saat ni. Saat ni jadi apa ni? Saat negatif 1. Negatif 2. Kan dia ni dah indeks ni. Negatif 1 tolak 1. So dapat saat negatif 2. Jadi saat negatif 2. Janji ada unit. Okey, dapat 1 markah. Janji ada unit lah. Okey. Boleh? Faham ni? Okey. Okey, yang pentingnya soalan nombor 7 dan nombor 8 ni bahagian ni bahagian pengubahsuaian. Kamu kena bagi pendapat kamu. Okey, bahan yang digunakan untuk membina bahagian hadapan dan bahagian belakang kereta. Okey, fizik ni kan dia bukan macam
Dia bukan nak kamu bagi nama bahan macam kimia kan. Nak bagi nama aluminium lah apalah kan. Tak. Kamu cakap je bahan ni nak bahan apa. Bahan kuat, bahan ringan, bahan mudah remuk. Fizik jawab macam tu je. Tak perlu nak namakan bahan tu, tak perlu tak perlu nak namakan bahan dia. Kamu bagi sifat bahan dia apa yang kamu nak. So bahan apa yang kamu nak buat untuk depan dengan belakang kereta ni? Bahan yang apa? Bahan yang Mudah remuk. ya, bahan yang mudah remuk. Bahan mudah remuk. Okey, mudah remuk. Mudah remuk. Okey, sebab apa? Supaya lagi je apa-apa? Bahan mudah remuk. Maksudnya kamu nak kereta ni kalau dia berlanggar dia mudah nak remuk kan. Dia mudah nak remuk. Supaya dia tak adalah melantun ke sana ke sini kan. Dia remuk lah. Dia remuk macam ni kan. Dia remuk. Dia kemik. Dia remuk. Supaya apa ni? Ni ada kaitan dengan daya impas ni. Supaya Daya impas tinggi. Dapat dikurangkan. ya, daya impas dapat dikurangkan. Kita nak kurangkan daya impas sebab nak kurangkan daya impas. Ataupun kamu boleh jawab, kan daya impas kan formula dia kan MV tolak MU per T kan. Ni daya impas, ni T masa kan. Masa hentaman. Ni masa hentaman. So tadi kalau kamu nak rendahkan daya impas, ataupun kamu boleh jawab masa hentaman ni apa ni? Tinggi ke rendah ni? Ni apa hubungan ni? Songsang. Berkadar songsang. So kalau daya impas dia rendah, masa hentaman dia? Tinggi. Ya, masa hentaman dia tinggi. Okay? Inilah hubungan berkadar songsang. Satu atas, satu di bawah kat sebelah ni. So masa hentaman ataupun kamu boleh buat masa pelanggaran dia tinggi. So kamu boleh jawab lah. Kita nak kereta tu apa? Bahan mudah remuk di bahagian depan dan belakang supaya masa hentaman dia tinggi. Dapat 1 markah. Ataupun masa hentaman dia apa ni? Untuk memanjangkan masa pelanggaran pun boleh juga. Okay? Untuk memanjangkan masa pelanggaran pun boleh juga. Okay, next. Sistem brake kereta. Apa nama sistem dia? Siapa ingat? Kereta pakai brake apa? Sistem apa? Sistem sistem apa? Seorang pun nak ingat. Anti-brake system. Anti-brake system. Kamu buat ABS. Ya, buat ABS je pun dah boleh dapat markah. ABS, anti-brake system. Okay, kenapa nak anti-brake system ni? Supaya bagi je apa-apa yang logik. Apa, kereta tak mudah tergelincir kan? Tak mudah tergelincir apabila di brake kan? Apabila di brake kan? Ataupun mengelakkan tayar kereta daripada terkunci apabila kereta tu di brake secara tiba-tiba. Dia tak nak jadi macam tu lah. Okay, faham ke ni? Respon. Faham. Okay, kemudian kaca, jenis kaca. Okay, jenis kaca. Dia bukan nak kamu namakan kaca kaca borosilikat lah, kaca. Tak. Dia bukan nak namakan kaca. Dia nak kamu bagi sifat kaca apa yang kamu nak. Kamu nak kaca apa ni? Kaca kereta, kaca ni lah windscreen tu. Mudah pecah ke tak mudah pecah kaca dia? Mudah pecah. Kamu nak mudah pecah. Sebab itu cikgu kata mudah pecah Okey. Kacanya mudah pecah Tapi ni kat cermin depan tau, cermin depan. Bukan yang tingkap-tingkap ni, bukan ni cermin depan. Nak mudah pecah ke tak nak mudah pecah? Mudah. Mudah Okay, kalau dia mudah pecah, nanti kalau cermin tu pecah, nanti dia terbelah
Pemandu macam mana? Mudah pecah berterabur. Sebenarnya anti pecah. Kaca yang anti pecah. Ni kat windscreen tau yang depan. Yang depan ni kita tak nak dia mudah pecah kita nak dia anti pecah. So kalau accident kan tak berapa nak pecah sangat lah. Okay, supaya apa? Tak mencederakan. Supaya tak mencederakan pemandu. Supaya tak mencederakan orang dalam kereta Orang dalam kereta. Kalau windscreen tu kena buat cermin yang anti pecah. Yang nak bagi yang senang pecah ni yang tingkap ni. Yang tingkap ni kaca yang senang pecah kalau tingkap. Sebab tingkap tu kan kalau kereta tu termasuk dalam air, kita nak keluar daripada kereta, kita kena pecahkanlah tingkap tepi ni. Senang pecah kan. Nak keluar daripada kereta. Tapi kalau yang depan ni, yang windscreen ni, yang tu kena yang anti pecah supaya kalau bayangkan kalau pecah yang windscreen ni, nanti kalau dia terbelah kamu kan. So kena anti pecah. Okay, faham ni? Faham. Faham. Okey, ada lagi. Nombor 8 pun soalan pengubah suaian juga. Sebab itulah, okey, ni soalan yang fikir logik je, okey. Contoh dia. Okey, ni lori Ni lori. Dia kata dengan menggunakan konsep momentum dan inersia, terangkan mengapa had laju mesti dikenakan oleh ke atas kenderaan berat. Okey, had laju untuk lori ni, kamu nak bagi rendah ke tinggi had laju dia? Respon. Had laju. Rendah. Ya, had laju mestilah rendah, okey. Takkan kita nak lori tu speed kat atas jalan raya kan. Dia kena jalan slow-slow. Okey. Had laju dia rendah. Supaya apa? Supaya apa? Kalau berlaku pelanggaran, dia boleh kurangkan apa? Supaya dapat mengurangkan Inersia. inersia. Tapi inersia tak ada kaitan dengan had laju. Ni ada kaitan dengan apa ni? Kaitan dengan momentum. Supaya dapat mengurangkan apa ni? Momentum kan formula dia MV. M tu jisim, V tu had laju. So kalau kita kurangkan dia punya laju dia, kita bagi dia had. Laju dia kena ada had. Iaitu had dia berapa? 8. Apa ni had dia? 90 kat lebuh raya. So kalau nak bagi dia had laju dia kena rendah lah. Supaya dapat mengurangkan apa ni? Mengurangkan momentum. Faham ke? Respon. Had laju rendah, momentum rendah lah. Kan? Sebab dia kan hubungan dia berkadar langsung. Bila had laju rendah, momentum dia rendah. So had laju rendah 1 markah, momentum 1 markah. Dah 2 markah. Macam tu je jawab. Okay, next. Had muatan pula. Nak bagi rendah ke tinggi ni had muatan ni? Kat lori ni. Fikir logik. Nak rendah ke nak tinggi had muatan dia? Tinggi. Kamu nak bagi had muatan dia tinggi ke? Segala boleh nak sumbat kat lori ni. Macam bahaya je. Had muatan kena rendah. Okay, had muatan mesti rendah. Mana boleh sumbat banyak-banyak. Okay. Okay, kenapa nak had muatan rendah? Okay, had muatan ni kita boleh kaitkan dengan inersia ni. Okay, sebab apa? Ingat tak dulu? Semakin, kan cikgu ada ajar kan, semakin tinggi semakin tinggi jisim, semakin tinggi inersia. Kan, maksudnya apa? Kalau jisim tu besar, maksudnya kan semakin tinggi inersia. Contohnya kalau lori tu dia baru nak bergerak, dia susah nak gerak sebab terlampau berat. Jisim dia terlampau besar. Ataupun kalau lori tu tengah bergerak, lepas tu kita nak bagi dia berhenti, dia susah nak break. Dia susah nak berhenti. Sebab lori ni terlampau berat. Jadi nak selamat, muatan dia mesti rendah. Okay, supaya apa? Supaya apa? Respon.
Supaya apa? Inisial dia apa? Tinggi ke rendah? Rendah. Ya, supaya inisial dia rendah supaya mengurangkan inisial. Jadi hak muatal rendah 1 markah, mengurangkan inisial. Pun 1 markah. So dapatlah 2 markah. Okey, kamu tahu kan inisial tu apa? Inisial tu okey, apa maksud inisial? Kecenderungan apa? Untuk mengekalkan keadaan asalnya. Okey. Kecenderungan untuk mengekalkan keadaan asalnya. Contohnya kalau lori tu tengah pegun, so dia akan kekalkan keadaan pegunnya, okey? Dia akan kekalkan keadaan pegunnya. So kalau dia berat, jisim dia tinggilah inisial dia. So dia akan kekalkanlah keadaan pegun dia, sebab tu dia susah nak gerak. Okey, tapi kalau keadaan asalnya tengah bergerak, kan dia tengah bergerak, dia susah pula. Bila kita nak suruh dia stop, bila nak break, dia susah nak berhenti. Sebab inisial dia tinggi kan. So dia akan kekalkan keadaan pergerakan dia tu. Itu yang menyebabkan dia susah nak berhenti. Sebab inisial dia tinggi, sebab dia punya jisim dia tinggi. Sebab itulah kena bagi jisim dia rendah. Faham ke ni? Respon, faham ke? Faham. Dia sama macam kamu pergi supermarket kan. Lepas tu kamu ambil troli. Kan ni troli kan, troli. Okay. Kalau kamu letak barang tu banyak sangat dalam troli, kamu akan rasa apa? Susah nak tolak. Betul tak? Susah tak nak tolak kalau banyak barang dalam troli ni? Susah. Susah kan? Ni troli supermarket. Troli kat supermarket tu kan. Kalau ada banyak barang dalam troli ni, kamu susah nak tolak. Sebab inisial dia tinggi. Tapi once troli supermarket ni dah bergerak, lepas tu kamu nak stopkan dia, kan dah sampai kaunter kamu nak stopkan dia pun kamu akan rasa susah nak stop. Susah nak stop troli tu kan. Susah nak stop troli tu. Sebab inisial dia tinggi. So dia susah pula nak stop. Dia bila nak gerak susah nak gerak, bila nak stop dia susah nak stop. Tu maksudnya inisial dia tinggi sebab jisim dia tinggi. Okey, sebab tu kena bagi jisim dia rendah. Okey, next. Ni pengubah suaiannya. Okey, ni pengubah suaian. Okey, bilangan tayar. Kita ada lori tangki P, Q, R. So kamu nak tayar dia macam mana? Nampak ke tu? Nak yang 1 tayar ke 2 tayar? Ni pun 2 tayar. 1 tayar ke 2 tayar? Respon. Ni tayar kat tepi ni. 1 ke 2? 2. 2. Okey, bila kamu nak jawab 2, kamu tak boleh tulis 2 tayar. Tak boleh. Tak boleh tulis nombor. Kamu kena tulis apa? Kamu kena tulis banyak ke sikit, tinggi ke rendah. Kamu kena tulis dia punya sifat. Jadi bilangan tayar dia apa? Banyak ke sikit ni? Banyak. Ya, banyak. Okey, sebab apa nak bilangan tayar dia banyak? Sebab fikir logik je. Bayangkan bilangan tayar dia kan. Ni. Kat tepi dia ada 2 kan. Dia lebih apa? Dia lebih stable, betul tak? Lebih stabil. Kan ada 1 markah. Okey. Ataupun apa lagi? Ataupun mana-manalah yang kamu rasa logik. Apa lagi? Boleh kalau satu tayar jika satu tayar pancit, tayar yang sebelah, tayar yang satu lagi boleh berfungsi kan? Tayar yang satu lagi boleh berfungsi. Bagilah apa-apa jawapan yang logik, okey? Dapat markah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau tayar sebelah ni pancit, tayar kat sebelah ni still boleh berfungsi. Betul tak? Betul ke? Betul. Betul kan? Fikir Betul. dia. Ya, betul. Okey, lepas tu bilangan ni pula. Bilangan tangki dengan saiz tangki. Tengok. Kamu nak bilangan tangki yang macam mana?
Yang banyak ni kan 1, 2, 3, 4, 5 ni banyak ni kan ataupun yang satu ni je. Sikit ni je. Mana kamu nak? Banyak ke sikit? 5 tangki ke 1 tangki besar? Kalau kamu tak sure kan nak jawab mana, kamu pergi yang ni pula. Jarak antara trailer dengan kepala lori. Okay, tadi kamu dah pilih ni kan, 2 tayar kan yang banyak ni kan. So yang ni kita cancel lah. Okay, P ni cancel. Tinggal Q dengan R. Okay, sekarang ni tengok pula kepala dengan trailer. Kamu nak yang mana? Yang macam dekat ni ke yang jauh? Respon. Oh, kamu nak Dekat. ni Tapi kalau nanti kalau macam mana kalau dia nak corner, senang ke dia nak corner? Sebenarnya kamu pernah ke tengok trailer ni? Pernah ke kamu tengok trailer kat jalan raya? Kepala dengan trailer dekat ke? Mana ada Jauh-jauh. dekat? Dia jauh le. Dia macam tengkuk kita, tengkuk kepala kita. Mana ada kepala kita dengan bahu kita bercantum kan? Dia ada macam ada tengkuk kan dekat tengah-tengah kan supaya kepala kita boleh pusing kiri kanan, betul tak? Sama juga dengan kepala trailer ni, dia nak pusing kiri kanan. So mestilah kena ada bagi space kat sini. Betul? Betul. So jawapan dia kamu akan pilih Q, okay? Q, ni A ni cancel. Jadi kamu nak 5 tangki kecil lah. So kat situ bilangan tangki dia nak 5 kan. So jangan buat 5 buat banyak. Banyak tangki, okay? Banyak tangki dan saiz tangki dia kecil ke besar? Saiz tangki dia, tengok. Saiz Kecil. tangki. Kecil, okay? Saiz tangki dia kecil. Okay, sebab apa reason dia? Okay, yang pasal ni, dia nak buat apa sebenarnya? Kenapa nak kena banyak tangki ni? Supaya ni sebenarnya, supaya dia nak ni. Kamu nak buat dia lebih stabil. Sama je macam ayat atas pun boleh. Lebih stabil. Dapat kat markah lebih stabil. Tak kisah ayat sama. Lebih stabil. Ataupun apa lagi? Tak bergoyang. Tak bergoyang. Pun boleh. Apa-apa yang logik. Ataupun nak kurangkan inisya. Itu cara dia nak kurangkan inisya. Dia buat tangki kecil-kecil. Kurangkan inisya pun boleh. Mana-mana yang logik. Okey, lepas tu jarak antara trailer dengan kepala lori. Tadi dah jawab kan? Jauh ke dekat tadi? Jauh. Jarak di antara trailer dan kepala jauh. Okey, reason. Supaya apa? Supaya kepala boleh pusing, betul tak? Supaya kepala boleh senang untuk pusing, okay? Boleh pusing, boleh pusing kiri kanan. Bagi je apa-apa yang logik, okay? Ataupun apa lagi? Elakkan pelanggaran antara kepala dan trailer. Pun boleh. Ataupun kurangkan momentum. Pun boleh. Ataupun kurangkan daya impuls. Boleh. Apa-apalah yang logik. Okey, jadi lori apa yang kamu nak ni? Lori apa tadi? PQR. Lori Q. Q. Baik, kenapa ni? Lori Q. Macam tu lah. Okey. Baik. Mana ke tadi? Okey, dah settle. Itu pun dah 1 jam dah. Alamak, tak masuk lagi section B ni. Ni soalan essay ni lah. Okey. Soalan essay ni kan, kamu jangan tak jawab Nanti dia cakap dia tak jawab sebab tak cukup masa. Bukan tak cukup masa, sebenarnya tak kerti nak jawab. Okey, mana ke tadi? Okey, soalan essay ni pun senang je. Nama je essay tapi senang nak dapat markah. Mana? Sekejap. Okey, contoh dia. Soalan essay, dia ada section B. Section B ni senang nak score juga sebab dia ada soalan perbandingan. Kat mana soalan perbandingan? Ni dekat B ni perbandingan ni 5 markah ni.
So cara nak jawab dia, okay, bandingkan, nampak ni. Perhatikan Rajah 91 dan 90.2, bandingkan. So kamu bandingkan jisim. Dia nak apa? Bandingkan jisim budak lelaki dengan budak perempuan. Bandingkan jisim. Lagi, dia suruh bandingkan laju awal, nombor 2. Dia suruh bandingkan laju akhir, nombor 3. Lepas dah banding ada hubungan, hubung kaitkan jisim dan laju akhir. Ni nombor 4. Lepas tu nyatakan prinsip fizik yang terlibat. Ni nombor 5. 5 poin, 5 markah. Itulah. Senang tak dapat markah? Senang kan? So kamu bandingkanlah. Okay, senang je. Okay, so kita bandingkan. Okay. So cara nak buat pembandingan, kita buat jadual. Siapa tak buat jadual, cikgu denda 10 markah. Okey, so ni Rajah 91, dia suruh bandingkan apa? Budak lelaki dengan budak perempuan kan? Okey, so yang ni perempuan, yang ni lelaki. So dia suruh bandingkan apa tadi? Mana ke? Sekejap soalan mana ni? Okay, dia suruh bandingkan jisim. Alamak, kenapa dia lari ni? Dia suruh bandingkan jisim, lepas dia suruh bandingkan apa? Laju awal. Lepas tu dia suruh bandingkan laju akhir. Okey, so perempuan dengan lelaki, tengok jisim dia. Budak perempuan jisim dia 35, budak lelaki jisim dia 40. Jadi perempuan dia apa? Tinggi ke rendah? Respon. Budak perempuan 35, lelaki 40. So perempuan dia jisim dia rendah. Perempuan dia rendah, lelaki 40 kg. Lelaki dia tinggi. Itulah dia. Okey, untuk soalan esei pembandingan buat jadual. Siapa tak buat jadual, denda 10 markah. Okey, laju awal pula. Laju awal. Okey, tengok gambar betul-betul. Laju awal. Dia kata apa je Rajah 91 menunjukkan budak lelaki, budak perempuan, budak lelaki. Di atas papan luncur yang pegun. Papan luncur yang pegun. So kalau pegun laju awal dia berapa? Kosong. Jadi laju awal untuk lelaki dengan perempuan ni sama So buatlah sama. Macam tu. Okey, laju akhir. Ni laju akhir. Ni perempuan ni laju dia 4. Yang lelaki pula laju dia 3.5. So perempuan tu tinggi ke rendah laju akhir dia? Tinggi. Tinggi. Lelaki dia rendah. Inilah pembandingan, tengok berapa markah. 1, 2, 3. Tengok at least dapat markah 3 untuk esei. Daripada kosong kan. Langsung tak nak jawab. Kan dah kosong. Okey, bila dah buat pembandingan, lepas tu dia nak apa? Dia nak hubungan antara jisim apa ni? Dengan laju akhir. Kamu tengok jadual. Dia nak hubungan antara jisim dengan laju akhir. So kalau hubungan cikgu kata apa? Buat perkataan apa? Semakin. Semakin apa? Semakin rendah jisim. Semakin rendah jisim, semakin tinggi laju akhir. Ataupun semakin berkurang jisim, semakin bertambah laju akhir. Ataupun semakin tinggi jisim, semakin rendah laju akhir. Mana-manalah Okay, so dapat 1 markah. Dah dapat 1 markah. Lepas tu prinsip fizik yang terlibat ni prinsip apa siapa ingat prinsip apa? Ni Pelanggaran kenyal. pelanggaran kenyal. Bukan. Ni bukan. Ni prinsip apa ni? Ni macam Rajah 92 menunjukkan pergerakan budak perempuan dengan lelaki itu setelah mereka menolak antara satu sama lain. Antara satu sama lain, seorang pergi kanan, seorang pergi kiri. Ini macam roket ni. Prinsip apa ni? Daya Bukan. Nama dia prinsip prinsip
Keabadian. Keabadian apa? Momentum. Pusat keabadian momentum. Okey, boleh. Ni macam roket. Exhaust pergi bawah, roket naik atas, kan? Dia berlawanan arah. Sama lah juga macam ni, lelaki dengan perempuan ni. Kan masing-masing nolak, jadi seorang kiri, seorang kanan. Kan berlawanan arah. So nama dia prinsip keabadian momentum, okay? Prinsip keabadian momentum. Okey, lepas tu, ni konsep fizik lah, 4 markah. Tak tahu konsep. Okey, cikgu boleh ajar cara nak dapat markah untuk soalan macam ni. Banyak pula nak ni. Okey, kenapa kereta ni accident ni ha? Dia kemik-kemik semuanya sebab apa? Sama juga macam tadi, sebab daya impas dia apa? Daya impas dia Tinggi. sebab daya impas dia tinggi kan. So kita boleh kaitkan dengan formula. Daripada formula kita boleh jawab konsep-konsep tu. Okay, MV tolak MU per T. Ni formula daya impas. Okey, poin pertama. Kereta tu berlanggar kemik. Okey, daya impas dia tinggi. Okey, poin kedua. Ni masa hentaman, masa pelanggaran dia. Rendah. Masa pelanggaran dia rendah. Masa pelanggaran dia rendah. Okey, poin ketiga. Okey, kita boleh kaitkan dengan ni . Okey, tengok daya impas tinggi. Ni hubungannya berkadar langsung ni . Ni apa nama ni? MV tolak MU ni. Ni apa ni? Ni nama dia. Okey, kalau momentum siapa ingat? Okey, formula nak kira momentum MV kan. Tapi kalau MV tolak MU ni kita panggil apa ni? Perubahan momentum. So perubahan momentum dia apa? Tinggi ke rendah ni? Daya impas tinggi, so perubahan momentum dia Tinggi. ya, perubahan momentum tinggi. Poin keempat. Lagi apa lagi? Okey, apa lagi ataupun okey, lepas tu ni pula. Okey. Daripada formula ni kamu buat F sama dengan M V tolak U per T. V tolak U per T ni formula apa? Pecutan kan? So jadilah F sama dengan M A, betul tak? Betul tak yang ni? Betul. Okey. So kita boleh kaitkan dengan pecutan. So daya impas dia tinggi. Yang ni apa? A, pecutan. Pecutan dia apa? Pecutan dia Tinggi. pecutan dia tinggi pun boleh. Ataupun kamu nak jawab jisim. M tu jisim. Jisim dia apa? Jisim dia Tinggi. tinggi. Dah tengok 5 poin. Padahal dia nak 4 markah je. 4 markah 4 poin. Okey, macam tu dah jawab dia. Okey, next. Yang penting ni aja. Banyak pula. Dah 91 dah tak habis lagi settle ni. Okey. Okey, soalan section B dia akan ada soalan pengubahsuaian. Okey. Pengubahsuaian 10 markah. 10 markah maksudnya kan 5 aspek, 5 sebab. Okey, so kat sini ada berapa aspek? 1, 2, 3. So lagi 2 aspek, pandai-pandailah kamu buat. 2 aspek. Pandai-pandailah kamu buat yang logik sebab soalan ni soalan terbuka. Soalan essay soalan terbuka. So suka hatilah nak bagi aspek apa. Janji 5 aspek, 5 sebab. Nak lebih pun tak apa. Kamu nak lebih pun tak apa. Okey, so cara nak jawab dia buat jadual. Siapa tak buat jadual, denda lagi Denda lagi 10 markah. Lalas, denda. Markah semua apa? Kosong. Okey. Aspek pertama, lebar tali pinggang kereta tu. Besar ke kecil? Lebar tali pinggang kereta. Tali pinggang kereta yang kamu pakai dalam kereta tu kan. Lebar je. Kamu nak kecil ke besar? Fikir logik je. Besar. Besar. Okey, sebab? Sebab apa? Fikir je logik. Soalan ni soalan logik nama dia, okey? Soalan logik. Dia bukan soalan fizik sangat pun, dia soalan logik. Supaya apa? Kenapa nak besar kat tali pinggang tu yang ikat badan kamu tu? Supaya apa? Badan kamu tak sakit kan? Betul tak? Kalau besar, lebar kan?
Kalau halus sangat kan sakit pula, betul tak? So, kamu boleh jawab mengurangkan tekanan. Tekanan pada pemakai. Ataupun supaya pemakai tak sakit. Tak sakit pun boleh, tak sakit. Okey, ataupun kurangkan inisial kan. Sebab kita pakai tali pinggang keledar kan sebab tak nak ke depan kan. So kita nak kurangkan inisial pun boleh. Tengok ada macam-macam jawapan boleh bagi kan. Okey, nombor 2. Bahagian belakang dengan depan kereta. Sama macam tadi. Bahagian depan dengan belakang. Nak bahan apa? Mudah remuk ke tak mudah remuk ke? Respon. Mudah remuk. Mudah remuk. So bahagian depan dan belakang mudah remuk. Okey, sebab dia apa? Ni boleh kaitkan dengan apa tu? Daya impas. Sebab apa? Daya impas tinggi. Nak kurangkan daya impas ke nak besarkan daya impas je? Kurangkan daya impas. Ya, kurangkan daya impas. Okey, ataupun boleh jawab memanjangkan masa pelanggaran. Okey, lepas tu aspek ketiga, sistem brake. Samalah macam tadi. Sistem brake dia apa? ABS. ABS supaya kereta tak mudah tergelincir kan. Kereta tak mudah tergelincir ketika brake. Macam tu. Okey. Lagi satu je aku nak tegur. Contohlah kan, lebar tali pinggang keledar kamu nak besar. Kamu tak boleh dalam soalan, dalam jawapan kamu buat besar. Besar tak ada markah sebabnya apa yang besar? Rumah besar, kereta besar tak kan? Kamu kena sebut betul-betul aspek dia. Lebar tali pinggang keledar besar. Faham ke maksud cikgu? Faham ke? Respon. Faham. Kena tulis penuh kena tulis penuh. Tak tulis penuh tak ada markah. Okey. Okey, dah 3 aspek. Lepas tu dia kena ada 5 aspek pula dapat 10 markah. Okey, aspek yang keempat. Pandailah kamu nak buat yang logik. Apa yang kamu nak tambah? Wah, kenapa ni? Apa dia? Kamu boleh buat apa? Kamu boleh cakap pasal beg udara. Nak pasang tak beg udara? Nak. Pasang beg udara, okey? Supaya apa? Beg udara ni kalau accident kan kita ke depan kan. Kita tak hentamlah steering kereta kat depan tu kan. So ada beg udara, betul tak? Jadi dia boleh kurangkan daya impas, okey? Kurangkan daya impas. Okey, yang kelima. Kamu boleh cakap pasal tu. Apa tu skrin depan kereta tu. Baru tadi kita bincang. Skrin depan kereta. Kaca dia apa? Anti pecah. Kaca depan kereta tu anti pecah. Okey, so supaya apa? Tak mencederakan orang dalam kereta. Okey, ataupun apa lagi banyak